Ada orang selalu jumpa saya, orang kata, "Pak, Ustaz, macam mana saya nak kaya?" Saya kata, kalau kaya Allah tak redha, macam Firaun, macam Qarun, saya kata, kaya semata-mata macam Firaun dan Qarun sama saja. Kalau kaya Allah redha, maka kita macam orang yang Allah kasihi, para wali, para awliya dan salihin. Dan kalau nak minta kaya yang Allah redha. Doa macam ni, ya Allah, kurniakanlah kekayaan kepada aku, kaya yang Kau redha. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala abdil qasimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله والذين قبل سنتي. Dimuliakan pengurusi Majlis kita Tuan Imam Surah An-Najahiyah Seksyen 19 Shah Alam, yang dihormati semua barisan ahli kuasa, khususnya muslim dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat memulakan pembacaan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang bernama Risalah Adab Suluk Al-Murid. Allah Subhanahu Muhammad. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang kita ini asalnya daripada kota Tarim, Hadramaut. Itu daripada Yaman. Tarim itu salah satu kota lah, di macam daerah dalam Hadramaut. Hadramaut itu negeri, Yaman itu adalah negara. Allah SWT. Dan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad adalah salah seorang daripada ulama Yaman yang sangat terkenal dengan ibadah dan ilmunya. Allah SWT. Dikatakan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad bersungguh dalam menuntut ilmu sejak kecil lagi. Dia waktu mana Imam Allah Al-Haddad ini, waktu dia lahir dalam keadaan biasa, normal macam anak-anak biasa. Tetapi waktu mana umurnya ketika lebih kurang 4 tahun, dia terkena satu penyakit menyebabkan dia buta. Walaupun dia buta, tetapi Allah kurniakan kepada Imam Haddad ini hati yang sangat terang dan bercahaya. Allah SWT. Al-Imam Abdullah Al-Haddad sejak kecil lagi dia tidak suka membuang masanya dengan permainan dengan kawan-kawan dia, sehingga kawan-kawan Al-Imam Abdullah Al-Haddad rasa geram lah, rasa tak suka lah pada Al-Imam Haddad, kerana dia lebih sibuk menuntut ilmu, menghafal ilmu, beribadah daripada bermain dengan kawan-kawan dia. Satu hari dia lalu dekat kawan-kawan yang sedang bermain. Waktu itu ada seorang kawan dia yang cuba nak berkenal Imam Haddad. Mereka panggil Imam Haddad pergi di satu lubang. Contoh macam ni, contoh ni lubang, Imam Haddad di sini. Dia nak berkenal Imam Haddad kerana tak mau join. Allah SWT. Kawan-kawan main tiap-tiap petang, dia hanya nak mengaji saja, hanya nak ibadat saja. Kawan-kawan rasa macam apa dia ni, tak mau ikut kita, jom kita berkenal dia. Akhirnya waktu dia buta, dalam keadaan dia buta, tak ada, hilang penglihatan. Waktu itu kawan-kawan di sebelah ni, orang kata, "Wahai Allah, ta'ala ilahuna, datang kamu kepada sini, datang kamu ke sini." Dan mereka mengharapkan bila Imam Haddad berjalan dan lalu dekat jalan itu, maka jatuh dalam lubang. Kenapa dia tak nampak? Daripada duduk sini depan lubang. "Wahai Haddad sini, wahai Allah Al-Haddad sini kamu." Dia pun jalan, bila hampir nak dekat lubang, dia tak nampak, mata tak ada penglihatan. Bila sikit lagi nak melangkah masuk dalam lubang, dia pergi ke tepi, jalan ke tepi, seolah dia nampak mata ada lubang.
Tak nampak. Akhirnya kawan-kawannya menjadi kagum pada Imam Abdullah Al-Haddad. Kenapa? Walaupun hilang penglihatan mata zahirnya, tetapi terang mata batinnya, terang hati dia. Seorang pernah satu kali kitab Al-Imam Abdullah bin Ali bin Haddad sampai ke luar negara Yaman. Allah SWT. Bila sampai ke luar negara Yaman, seorang syekh yang besar, seorang ulama yang besar daripada negara yang lain membaca karangan-karangan Al-Imam Haddad. Dan waktu itu anak muridnya berkata, "Wahai syekh, aku belajar dengan Imam Haddad. Imam Haddad ni dia buta. Mata dia tak nampak." Kata syekh tu, "Tak mungkin orang buta boleh karang kitab macam ni. Kitab yang sangat hebat ni tak mungkin. Aku tak percaya," kata dia. Mustahil, kata dia. Orang buta boleh karang kitab yang hebat macam ni. Bahkan banyak karangannya, lebih kurang 12 karangannya. Allah SWT. Akhirnya kata syekh ni, "Aku nak musafir ke Tarim, ke Hadramaut, ke Yaman. Aku nak tengok sungguh tak Syekh Al-Imam Haddad ni, dia ni orang buta." Dah sampai ke rumah Imam Haddad, Imam Haddad panggil dia masuk. Allah SWT. Matanya biasa, cedak macam biasa, cuma hilang penglihatan. Bila sampai masuk, kata Imam Haddad duduk. Waktu tu dijamu kopi untuk dia. Kopi. Dia letak kopi depan tetamu ni, syekh yang besar ni, ulama besar daripada luar negara Yaman ni. Waktu mana syekh ni duduk tengah semang Imam Haddad semang dengan dia. Waktu mana dia sedang nak ambil kopi, dia nak minum, Imam Haddad kata apa? "Wahai syekh, jangan kamu minum lagi. Kamu tengok dalam kopi kamu tu ada lalat. Ada lalat." Kata syekh ni, "Demi Allah," kata dia, "aku yang ada penglihatan mata pun tak nampak lalat dalam gelas aku, tapi dia buta nampak." Ni betul-betul Al-Imam Haddad karamah dan juga bersih jiwanya, hatinya. Sehingga terpancar cahaya di hatinya, sehingga dia dapat melihat walaupun orang tak dapat lihat. Orang tak dapat lihat tapi dia dapat lihat walaupun tak ada penglihatan Al-Imam Haddad. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, mereka itu yang menolak agama, menolak petunjuk, mereka itu bukanlah, Allah SWT, ta'mal absar. Mereka bukan buta mata, tapi mereka buta hati yang ada dalam dada mereka. Kalau buta mata hati, apa pun tak nampak, walaupun ada penglihatan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu Imam Haddad. Imam Haddad ni sejak kecil lagi rajin belajar, hafal ilmu dan kuat ibadah pada Allah. Sebelum mencapai usia baligh Allah SWT, Al-Imam Haddad setiap hari solat sunat sebanyak 100 rakaat sebelum baligh. Sehingga ibunya larang dia solat. Ibu dia kata, "Wahai Allah, stop kamu solat. Aku kesian tengok kamu. Kamu beratkan diri kamu dengan solat yang sangat banyak, sehingga 100 rakaat." Ibu dia nasihati dia untuk kurangkan solat ataupun tinggalkan solat sunat tu. Kesian pada kamu, kata. Tetapi dia tak kisah. Dia kata, "Wahai ibu, tak apa, aku nak solat. Aku nak ibadah banyak pada Allah SWT." Ibu Imam Haddad melarang Imam Haddad banyak solat kerana kesian dekat Imam Haddad. Ibu sekarang, Allah SWT, bukan larang solat, suruh solat pun tak buat kita ni. Ibu sekarang ni suruh solat tak solat. Ibu Imam Haddad bagi suruh anaknya berhenti solat kerana banyak sangat solat. Pelik tak? Atau Imam Abdullah Al-Haddad bila masuk usia baligh, makin besar, makin dewasa, dia tambah solat sunat dia setiap hari sebanyak 200 rakaat sunat. Itu amalan harian dia, Imam Abdullah Al-Haddad. Ya. Jadi ini bukan biasa-biasa, ni wali Allah, ulama yang sangat besar, dan Allah orang yang sangat faham. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan Imam Haddad adalah mujaddid di zaman dia. Mujaddid di zaman dia. Terus kita baca kita, Allah SWT. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus. Allah SWT Muhammad. Ke surah Al-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa fil qulubil muridin la'atal iradah wa yuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Dia ada seorang Allah SWT, anak murid Imam Haddad. Itu Imam Haddad dia tulis kitab dia. Dia kelam buta tapi tulis kitab. Dan ada sebagian kitab yang dibantu oleh muridnya untuk ditulis. Lepas selesai tulis kitab-kitab Imam Haddad, contoh adab seorang murid ni, selesai saya tulis, Imam Haddad kata apa? Dia kata, salinlah kitab ini dan sebarkanlah pada semua masyarakat. Berilah pada semua ulama. Beri. Ada seorang murid tegur Imam Haddad. Kata, "Wahai Imam, kenapa kita tak cek dulu? Mungkin salah. Ada perkataan yang salah. Kenapa nak terus sebarkan? Tanpa cek, semak balik." Kata Imam Haddad, "Yang aku tulis ini bukan daripada aku, daripada Allah.
Takkan daripada Allah salah kata dah. Sebarkan. Itu al-Imam Allah al-Haddad. Okey ya. Ilham daripada Allah SWT dengan hati yang bersih ya. Okey. Terus. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Tengok awal-awal penulisan Imam Haddad telah tulis tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Ini makrifat Imam Haddad. Sangat mengenal Allah SWT. Dia memandang dengan mata hatinya yang sangat cerah. Sangat Allah SWT nur, sangat penuh dengan nur cahaya. Dia pandang apa? Segala-gala yang aku buat, ibadatku, ilmuku, hafalanku, tulisanku semua adalah daripada pertolongan Allah. Aku tak ada daya dan upaya. Tak Imam Haddad. Allah SWT. Segala puji bagi Allah yang melemparkan keinginan yang mengebu di hati para murid. Allah SWT. Dia Imam Haddad sebut dalam kitab dia yang lain. Imam Haddad kata siapa yang nak hilangkan perasaan sedih, duka cita, sempit, serabut dan jiwa dia, maka banyakkan sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Seeloknya kita amalkan 100 kali selepas solat. Akan hilang segala humum, akan hilang segala duka cita kita, sedih kita. 100 kali lepas solat. Terus. Segala puji bagi Allah yang melemparkan keinginan yang menggebu. Keinginan apa ini? Allah SWT. Law'atal iradah. Keinginan yang sangat kuat di dalam hati para murid. Allah SWT. Maksudnya Allah lah yang melemparkan keinginan untuk kita ibadah, untuk kita mengaji, untuk kita berzikir, bersihkan jiwa, nak mengenal Allah, nak cari ridha Allah. Bukan kita yang rasa tu, Allah yang bagi. Ada orang dia kata apa? Aku ni rajinlah mengaji sebab aku ni rasa pentinglah mengaji ni. Sebab aku rasa lah hatiku ni kena mengajilah, kena hilangkan kejahilan lah. Ya, Allah SWT. Kamu mengatakan kamu rasa. Hakikatnya kamu takkan rasa kalau Allah tak bagi. Imam Haddad kata, macam mana rasa nak main sembahyang di surah An-Najahiyah? Bukan kita yang rasa, Allah kita rasa nak main. Kata Imam Haddad. Tengok awal penulisan dia telah sebut berkenaan dengan hakikat-hakikat kehambaan kita pada Allah SWT. Hakikat diri kita ni tak ada apa-apa. Biar Allah yang kurniakan, Allah yang beri, Allah yang anugerahkan. Bahkan rasa kita pun Allah anugerah juga. Masya Allah. Maksudnya bila Allah nak membuka pintu pengenalan, nak bagi kebaikan, nak muliakan seorang insan itu, maka Allah campakkanlah hatinya keinginan yang kuat untuk mengaji, untuk ibadat, untuk berzikir, untuk mencari ulama, untuk cari mursyid, untuk dibimbing, untuk ditarbiyah. Allah beri. Bagi siapa yang dikehendakinya, lalu menggugah mereka menuju jalan kebahagiaan. Allah SWT. Jadi bila Allah kehendak, maka akan Allah beri kepada seorang hamba Allah SWT. Allah SWT. Sebab tu anak-anak kita kadang-kadang kita kecewa. Saya dah jumpa seorang baru ni, dia kata saya serabut, saya pening dengan anak saya, kata dia. Dah dewasa, dah remaja, tapi solat tak mau lagi. Tapi tak mau pergi mengaji, kerja nak duduk relax makan dan sebagainya. Saya kata tenang wahai ibu. Makcik dah suruh dia, makcik dah doakan dia, makcik dah nasihat, makcik dah suruh, maka makcik akan lepas nanti di akhirat. Dia kata, tak, saya nak Ustaz, anak saya ni berubah jadi baik, bagus. Allah SWT. Ya memang kita nak, tapi Allah belum beri pada dia. Kita hanya usaha. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Quran tu, engkau tak boleh bagi hidayah pada siapa engkau nak, pada siapa yang kau cintai. Kita cinta anak kita nak bagi hidayah, tak boleh. Tetapi Allah lah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang beri hidayah pada siapa yang Allah nak. Saya nak abang apanya? Allah SWT. Ya, kita seorang ibu, seorang ayah nak anak kita jadi alim, jadi soleh, jadi baik, tapi tak dapat yang kita kehendak. Kita kena faham. Kata guru saya, bila kita Allah SWT nak apa yang kita kehendaki, bila kita nak dapat apa yang kita kehendaki, tapi Allah tak beri apa yang kita kehendaki, ketahuilah dan sedarlah Allah nak beri pada kita apa yang Allah kehendaki. Itu ayat dia. Dengar betul-betul. Bila kita Allah nak dapat apa yang kita kehendaki, kita nak dapat, nak anak aku ini, nak ini, nak ini, tapi Allah tak beri apa yang kita kehendaki, Allah tak beri pun yang kita nak, maka sedarlah bahwasanya Allah nak beri kepada kita apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Ya, ikut kehendak kita, anak semua kena soleh, wajib universiti, wajib PhD. Allah SWT. PhD ada dua. Pertama, PhD ilmu tu, yang kedua penyakit asap dengki. Okay. Banyak PhD asap dengki tu banyaklah. Allah SWT.
PhD tu tak perlu pengaji sungguh-sungguh memang dapat tu. Jadi Allah SWT nak anak PhD, nak anak berjaya, nak anak pergi overseas apa semua, tak dapat. Bahkan mungkin anak tu jadi tak bagus. Itu Allah telah uji kita apa yang Allah kehendaki. Kenapa? Allah SWT. Mungkin kita kurang amal soleh. Dan kita kurang amal soleh, kita ada dosa di zaman remaja kita dulu. Allah jadikan anak kita ujian pada kita. Allah sebut dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya sahanya harta benda kamu dan anak pinak kamu fitnah. Maksud fitnah, ujian bagi kamu. Allah SWT. Allah nak gugurkan dosa kita dengan susahnya kita membimbing anak-anak. Allah nak kita ni kenal Allah. Kenal Allah macam mana? Kalau kita bimbing anak-anak, tiba-tiba anak baik, kita akan kata apa? Sebab aku baik tu, anak aku baik. Sebab aku ni ada ilmu, sebab aku ini rajin bimbing anak, sebab aku ni pandai bela anak, pandai jaga anak, sebab tu anak aku baik. Lepas tu mana yang Allah besarkan diri sendiri. Bila buat tak boleh, baru dia sedar, aku tak mampu buat apa-apa, ya Allah, bantulah aku. Kenal dia Allah. Dia kenal Allah. Maka kita akan jadi ibu yang betul-betul mengenal Allah, bergantung pada Allah. Lepas tu anak kita macam mana? Teruskan nasihat, teruskan doa. Allah takkan sia-siakan doa mukmin. Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Contoh tadi imam kita doa pada orang Qadiyah contohnya. Semua itu kabul semua. Tak ada yang Allah tolak. Allah janji akan kabulkan doa. Tetapi bagaimana kabul? Bila kabul itu serah pada Allah. Saya makan makcik tu, wahai makcik. Makcik jangan risau, jangan sedih. Anak tak berubah di depan mata makcik. Mungkin makcik mati nanti. Allah SWT. Makcik dalam kubur nanti. Anak makcik dapat hidayah. Jadi wali Allah, dia doakan makcik. Kan untung. Ni sebab makcik doakan dia. Doakan dia hidayah. Tak dapat, betul kita pun mati. Rupanya Allah nak kabulkan doa itu lambat. Allah SWT. Lambat kerana ada hikmah dia. Ada orang jahat dalam hidup, ada jahat sampai 20 tahun, 30 tahun. Sekali dia taubat pada Allah, dia tak ingin dah maksiat. Kenapa? Kata dia, aku dah rasa semua, aku dah tak mahu dah. Aku nak betul-betul balik pada Allah SWT. Aku dah tahu betapa azabnya maksiat ini. Akhirnya dia jadi wali Allah yang sangat soleh. Akhirnya dia jadi pendakwah yang sangat hebat. Kenapa? Dia tahu orang minum arak macam mana. Dia tahu orang pergi disco pub macam mana. Dia tahu kawan-kawan kapal-kapal ni macam mana perasaan dia. Dia tahu macam-macam. Kenapa? Dia lalui semua. Maka dia pendakwah yang sangat hebat, yang memahami hati orang. Jadi kita doa daripada anak kita kesolehan. Tak dapat. Sebenarnya dapat. Cuma belum masanya. Allah takkan sia-siakan doa ibu. Kata Al-Habib Salim Asyatiri, doa seorang ibu lebih mustajab, lebih cepat Allah kabul daripada doa 70 orang wali kutub. Wali kutub tu apa? Wali paling tinggi lah sekali. Allah. Dalam kewalian ni ada dipanggil pangkat dia. Atas sekali Ghaus, Kutubul Ghaus. Atau ada 9 kutub di bawah dia. Tu semua wali tertinggi tu. Bawah lagi ada sampailah abdalnya, autatnya, nujabaknya, nuqabak apa semua. Yang tertinggi apa? Kutub. Kutub paling tinggi. 70 orang wali kutub doa pada kita, dengan ibu seorang doa pada kita, doa ibu lebih kabul, lebih mustajab cepat. Al-Habib Salim Asyatiri, orang pernah bertemu dengan dia, wahai Habib, doakan saya. Habib tanya apa? Ibu kamu ada di rumah? Dia tak ada. Pergi minta doa pada ibu kamu. Ya Habib, doakan, tapi ibu kamu lebih utama untuk doakan. Kerana tidak ada hijab dengan Allah, doa seorang ibu. Kenapa kita tak yakin? Kenapa kata anak aku ni tak berubah, anak aku ni nak jadi apa? Dia kata macam tu. Mungkin ada waktu dia. Kita nasihat dia, kita suruh dia dapat pahala. Kita dah kira ibadah pada Allah, kita ada dakwah. Cukup. Allah dah nilai, cukup. Allah tak sia-siakan, cukup. Dan setiap nasihat kita tu akan menjadi cahaya pada hati dia. Mungkin selepas kita mati. Paling kuranglah anak kita ni sejam lagi, seminit lagi nak mati, dia taubat pada Allah. Ingat nasihat kita. Cukup masuk syurga dah. Kerana Allah tengok last. Allah nilai yang last. Last taubat, cukuplah syurga lah. Buat apa anak kita di depan mata kita ni universiti, kereta besar, pangkat besar, pengikut ramai, tapi hakikatnya dia Allah orang yang Allah murka. Apa hakikat? Apa masalah? Apa gunanya? Allah senang. Okey ya? Jadi macam tu. Jadi jangan tengok zahir, tengok sebaliknya, ada hikmah. Insya-Allah jangan putus asa apa semua. Teruskan, Allah dengar doa aku, Allah kabul doa aku, Allah tak sia-siakan aku. Teruskan. Allah senang. Kadang-kadang mungkin orang pandang doa tuan imam kita untuk hidayah pada Qaryah. Nak dapat hidayah, kita kata, orang ni semua tak ingat Allah ni semua, tak peduli langsung. Jangan macam tu. Mungkin 100 tahun lagi, bila imam kita tak ada, saya pun dah tak ada, kita tengok masjid ni akan makmur disebabkan doa orang sebelum tu. Jangan Allah tak sia-siakan. Kita ni yang dibaik, yang main mengaji ni, Allah SWT. Kadang-kadang mak ayah kita taklah doakan kita untuk main mengaji sangat pun. Dia doakan kita untuk dapat kereta besar, mungkin rumah besar. Allah SWT. Bini tak tahu besar ke tak.
Allah senang. Jadi dia tak doa pun kita untuk main balik ilmu. Tapi kenapa kita main? Mungkin asal doa datuk kita yang soleh atau nenek kita yang soleh. Dia kata, ya Allah, jadikan cucuku dah hadir balik ilmu, duduk dengan ulama, baca kitab-kitab yang dapatkan hidayah, amal soleh kita dapat. Allah senang macam tu. Jadi doa-doa orang sebelum itu menjadi manfaat kepada orang selepas itu. Doa terus doa Allah tak sia-siakan doa kita. Allah senang. Terus ada orang kata doa mana ada kesan? Takkan nak doa saja kot. Ya, doa tu ada kesan yang banyak. Kerana doa itu lebih baik daripada apa yang kita buat. Allah senang. Kerana Allah senang. Dan Al-Quran Allah telah senang mengkisahkan tentang Sayyidina Yunus alaihissalam. Nabi Yunus waktu mana duduk dalam dua kegelapan, kata Allah. Kegelapan laut di dasar sana dan kegelapan dalam perut ikan. Tapi apa dia buat? Dia panggil polis. Dia panggil bomba. Dia panggil askar. Dia panggil malaikat. Tak ada. Dia panggil siapa? Dia munajat pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Keluar terus daripada perut ikan. Tak usah apa-apa, doa saja. Kadang-kadang doa itu telah cukup. Kadang kena doa dan usaha. Allah senang. Maksudnya jangan pandang doa tak ada kesan. Kalau tak ada kesan, kenapa Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan? Tanpa ada malaikat datang keluarkan dia, tanpa ada seseorang datang keluarkan dia. Tapi dengan doa yang ikhlas, dengan pengharapan pada Allah, keluarkan dia. Doa. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis, Nabi kata khairud doa, sebaik-baik doa, doa dhunnun. Itu hadis. Nabi kata sebaik-baik doa adalah doa dhunnun, doa Nabi Yunus. Itu sebaik-baik doa. Kata ulama, kalau kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tak ada doa apa pun, dia tasbih. Makna dia pun tiada Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan, tiada berkuasa melainkan Engkau. Subhanaka inni, sungguhnya aku ini kuntu minaz zalimin, telah jadi orang yang zalim diriku sendirilah. Mananya doa? Tak ada doa apa? Tapi kenapa Nabi Muhammad kata ini doa yang sebaik-baik doa? Sedangkan ini tasbih. Ulama mensyarahkan, maksud la ilaha illa anta, maksudnya ya Allah, tiada yang dapat menolongku. Tiada ada berkuasa yang dapat melepaskan aku dari perut ikan ni. Tak ada yang mampu untuk lepaskan aku melainkan Engkau yang mampu. Tolong aku ya Allah. Tiada yang boleh menolongkan aku melainkan Engkau. Tolong aku ya Allah. Itu maksud la ilaha illa anta. Allah senang. Doa tu. Contoh kita doa, ya Allah, aku tak mampu hadapi ujian ni ya Allah. Ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Dalam tu dah ada doa sebenarnya. Bila kita sebut tak mampu, Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kita. Itu hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan tolong hamba yang mengaku kelemahan dia. Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Nabi Zakaria. 80 tahun lebih umur dia, tak dapat anak, tak dapat zuriat. Apa dia buat? Dia pergi cucuk. Apa dia buat? Dia doa pada Allah, doa, Allah bagi zuriat. Dia doa di mana? Dia doa di mihrab. Allah Sayyidina Muhammad Maryam alaihissalam. Sayyidina Maryam ni dia ada satu mihrab. Maryam ni siapa? Anak daripada Imran. Seorang wanita yang salihah yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Sayyidina Maryam ni sebab Allah sebut dalam Quran, dia ada mihrab yang digunakan untuk ibadah pada Allah, munajat pada Allah. Satu hari masuk Sayyidina Zakaria, dia tengok mihrab, dia tengok Maryam menghabiskan masa untuk ibadat, tak pergi kerja, tak pergi mana pun. Dia pun tanya Allah, wahai Maryam, engkau ada makanan? Engkau dapat dari mana makanan ni? Allah, kata Sayyidina Maryam, ini makanan ini datang daripada Allah SWT. Datang daripada Allah. Kerja benda apa tak, tapi munajat doa saja. Okey. Waktu itu Sayyidina Zakaria dia rasa kagum dengan mustajabnya doa Maryam, istimewanya tempat ibadat Maryam. Akhirnya seorang Nabi masuk ke tempat ibadat seorang wali. Maryam wali, dia kan Nabi. Berapa mana ada Nabi buat wali? Wali adalah wali. Dia masuk, dia apa? Dia doa. Dia kata, ya Allah, aku nak zuriat. Waktu dia tengah ibadat, tengah doa pada Allah, turun malaikat. Allah SWT memberi khabar gembira kepada Nabi Zakaria bahawa akan lahir seorang zuriat ada nama Yahya. Kenapa Allah beri kepada dia anak? Doa dia yang ikhlas dan asbab barakah tempat seorang wali Allah itu Maryam, tempat dia. Maka kita pergi masjid, tapi tempat-tempat madrasah, tempat wali-wali Allah, ulama-ulama terdahulu buat apa? Doa lah pada Allah. Tu Quran ada ajak kita. Tempat wali-wali Allah ibadat, di situ ada mustajab doa. Tu Quran. Kita doa. Hanya doa Allah bagi. Kalau bahkan kata Sayyidina Zakaria, ya Allah, bagaimana? Ini ayat Quran, saya terjemah Quran tu. Wahai Allah, takkan aku nak dapat zuriat kot? Sedangkan aku ni dah umur 80 tahun. Bahkan mungkin aku akan malu nanti orang kata, umur 80 dapat anak lagi. Tak betul, ini cerita betul. Ni guru kita cerita kita.
Ya Allah, tak mungkin benda ni berlaku, ya betul ke ya Allah? Bukanlah dia tak Allah sana, tak iman, tak percaya pada Allah, tapi nak tanya, nak dapat jawapan daripada Allah. Seperti mana Nabi Ibrahim, dia kata, ya Allah, aku nak tengok kuasa engkau. Bukan aku tak percaya, tapi aku nak kuatkan, teguhkan hatiku. Allah kata ambil burung, potong burung, letak kat bukit ni, potong burung. Dan panggil dia. Akhirnya Allah satukan balik, hidup balik burung tu. Oh, macam tu, aku hidupkan manusia, aku buat maha kuasa, aku ini dan ini. Jadi, Zakaria, Sayyidina Zakaria, Nabi Zakaria, ya Allah, aku dah tua, takkan dapat anak. Allah kata, wahai Zakaria, begitulah kuasa aku, ciptaan aku, yang aku boleh jadikan, seperti mana aku jadikan manusia ni daripada tak ada pun, tapi kepada ada. Begitulah zuriat engkau tak ada, tapi aku boleh jadikan pada ada. Manusia asal tak ada, engkau tu tak ada asalnya, wahai Zakaria, tapi aku adakan kamu. Mudah bagi aku untuk adakan anak kamu. Apa susahnya? Maha berkuasa. Itu Sayyidina Zakaria, doa daripada Allah sana, doa. Okey, doa. Allah SWT. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT, menang dalam perang Badar sebab doa dia di malam hari itu, munajat pada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain itu salah perang Hunain. Ramai ribuan orang tentera. Apa Nabi buat? Nabi tembak dia apa? Tak. Nabi pegang satu pasir. Nabi baca syahatil wujuh. Nabi baling semua askar-askar jatuh, dan juga ada yang masuk pasir dalam mata dia. Yang lari dia. Nabi hanya segenggam baling. Maksudnya doa. Tak sia-sia doa. Allah ada, Allah akan jadi, Allah akan beri pada kita. Kembali pada kita. Lalu menggunggah mereka menuju jalan kebahagiaan. Bila Allah dah masukkan dalam hati para murid kesedaran, keinginan yang kuat untuk menuju Allah, maka waktu itu mereka mulalah murid ini. Apa itu murid? Murid itu maksud bukan murid dalam kelas ya. Maksud murid dalam ilmu tasawuf adalah muridullah, orang yang nak Allah SWT. Murid itu orang yang nak ridha Allah, nak ibadat pada Allah, nak kenal Allah, tu murid dia panggil. Allah SWT. Okey ya? Allah SWT. Jadi itu murid Allah SWT yang merupakan iman. Allah akan lorongkan mereka, Allah akan gunggahkan, Allah akan sedarkan hati mereka untuk menuju jalan kebahagiaan yang merupakan iman, ibadat dan penghapusan segala bentuk gambaran dan kebiasaan tanpa hakikat. Allah akan hilangkan hati mereka keduniaan yang tidak ada hakikat, yang akan hancur. Dia akan nampak dunia yang sebenar. Waktu dia akan nampak apa yang lebih utama, apa yang lebih besar, iaitu ridha Allah SWT. Kita kalau kaya, ada orang selalu jumpa saya, orang kata, "Pak, Ustaz, macam mana saya nak kaya?" Tak apalah, dah nak kaya nak buat macam mana kan? Yang paling besar tu Allah ridha. Tak ada pula orang main jumpa, "Oh, Ustaz, macam mana Allah nak ridha pada saya?" Main nak kaya. Lepas tu saya beritahu macam ni. Selalu saya beritahu macam ni. Saya kata kalau kaya Allah tak ridha, macam Firaun, macam Qarun, saya kata. Saya bagi ayat tu saja. Qarun, Firaun semua kaya. Semua milik dia, bang. Bahkan mereka ada kerajaan pula tu. Tapi di mana tempat dia, bang? Dia orang kaya, di mana tempat dia, bang? Saya kata kaya semata-mata macam Firaun dan Qarun, sama saja. Kalau kaya Allah ridha, maka kita macam orang yang Allah kasih para wali, para awliya dan salihin. Maka yang utama minta ridha Allah. Dan kalau nak minta kaya, minta kaya yang Allah ridha. Doa macam ni, ya Allah, kurniakanlah kekayaan kepada aku, kaya yang Kau ridha. Cukup. Tu ada seorang tu kata saya, dia tahu, Ustaz, saya ada doa kaya, tak kaya lagi pun, dia kata. Saya kata nanti kaya nanti. Saya kata nak kaya di dunia kan, nak kaya di akhirat. Kaya di akhirat dalam syurga. Semua Allah bagi dalam syurga, kaya lah tu. Istana Allah bagi pada kita dalam syurga, tak kaya lagi. Kadang-kadang Allah tak bagi pada kita kaya di dunia, tapi Allah nak bagi kaya di akhirat. Apa masalahnya? Dan saya tanya, ada nak kaya di dunia kan, nak kaya di akhirat? Kaya di dunia sementara, kaya di akhirat sama-lama. Nak kaya di mana? Di dunia tak apalah, kita miskin sikit, kita pakai kereta biasa-biasa mungkin, sebab kita tak ada duit yang banyak. Yang ada duit tak apalah, beli elok sikit, dah mampu. Dan mungkin nak buat tu tak mampu, nak beli tu tak mampu. Tapi itu yang masalah. Kerana kita akan dapat kekayaan yang selama-lama tak ada hadnya. Apa? Dalam syurga. Duit dalam istananya. Kita kalau kaya di dunia, ada tak pelayan kita? Duk layan kita sampai 60 orang, 100 orang ada tak? Mana ada? Kalau masuk syurga, orang mukmin paling rendah darjat dia. Syurga paling rendah. Dia akan dapat kahwin dengan 60 bidadari. Semua akan layan dia. Kalaupun 60 orang layan kita di dunia sebab kita kaya, cantik macam bidadari ke? Allah senang. Tak ada. Bahkan kadang sabuk pula buat perangainya itu dan ini. Allah senang. 60 orang tu semua pening dengan kepala kita mungkin. Allah senang. Tapi bidadari tak pening dengan kepala kita. Sonok kita.
Nak kaya dunia kan nak kaya di akhirat. Allah SWT. Kaya di akhirat. Cuma di dunia kalau Allah beri kekayaan kepada kita, syukur pada Allah banyak-banyak. Cari ridha Allah, guna harta untuk ke jalan Allah tu saja. Bukan untuk aku dah beli ni aku tak ada. Itu semua macam Firaun dan Qarun saja. Allah na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah ridha cukup. Itu kata Imam Haddad dalam kitab yang lain, bukan kitab ni. Imam Haddad kata apa? Kalau kamu nak berdoa pada Allah, di akhirnya hendaklah kamu masukkan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Fi khairin, bolehlah tuan imam kita nak amal, orang sini semua nak amal. Akhir doa kita, akhir doa. Tahu apa semua. Last boleh kita sebut. Tak semestinya kita sebut dalam kita jadi imam. Tapi kita jadi makmum di sini, mungkin di rumah kita waktu tahajud dan sebagainya. Kita minta apa? Contoh kita minta, ya Allah kayakan aku, ya Allah beri aku ini Allah kemudahan dalam urusan, beri aku pangkat yang mulia, beri aku ini. Itu kita sebut apa? Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Imam Haddad suruh buat macam ni. Maksud fi khairin, pada kebaikan. Nak kita kaya pun, kita dimudahkan urusan, dapat pangkat pun, dalam kebaikan ada baiknya. Wa lutfin, dalam keadaan lutuf. Lutuf ni apa? Datang kekayaan itu dengan kelemah lembutan Allah. Allah tak azab kita. Datang kekayaan itu dalam keadaan kita ni tak cedera, tak susah ataupun tidak berlaku fitnah pada kita. Lutfin. Wa'afiyah, apa itu wa'afiyah? Sihat. Kita nak kita dapat nikmat dalam keadaan sihat. Sebab kata Imam Haddad, ambillah pengajaran daripada orang terdahulu, seorang soleh yang pernah berdoa pada Allah. Imam Haddad cerita dalam kitab dia. Dulu ada seorang soleh minta pada Allah. Dia ada duit, ada harta, ada nama. Cuma dia rasa dengan harta yang dia nak urus ni, yang kehidupan yang orang kenal dia ni, dia rasa macam tak boleh tumbuh ibadat. Akhirnya dia doa pada Allah. Dia kata, ya Allah, aku tak mau kerja, aku tak mau jumpa orang, aku nak ibadat pada Engkau saja. Ya Allah, kalau boleh aku tak mau kerja lah, ya Allah, tapi Engkau berilah pada aku rezeki setiap hari 2 keping roti. Setiap hari Engkau berilah 2 keping roti supaya aku boleh dapat ibadat. Sekeping malam mungkin sekeping siang lah nak makan. Lepas tu aku tak kisah yang lain tak bagi tak apa. Yang penting dapat 2 keping roti setiap hari, boleh makan dan ibadat pada Engkau. Tolong bagi ya Allah. Satu hari dia terkena fitnah di kampung dia. Akhirnya dia ditangkap masuk penjara. Setiap hari orang bagi dia 2 keping roti. Memang dapat 2 keping roti tapi dalam penjara, tak boleh pergi mana? Dalam penjara ibadat pada Allah. Itu kata Imam Haddad, Allah kabul semua doa kamu. Tapi hati-hati bila Allah kabulkan, tak tahu macam mana. Contoh ada seorang saya jumpa. Dia tahu ustaz saya ni duk minta nak kaya, nak bayar hutang-hutang semua kata dia. Duk minta ya Allah bagi rezeki nak bayar hutang ni, hutang kereta, hutang ini, hutang ni. Satu hari dia kena accident. Patah dan tulang paha. Dapat apa? So-so apa tu? Dia boleh bayar semua kereta dia. Tapi jalan kita mahu macam tu kaya. Allah senang. Kita kena accident, buta mata kita. Lepas tu dapat duit. Ganti rugi apa semua ni lah. Putus tangan ke, lepas tu dapat kaya. Mau kaya ke tu? Kaya tapi tangan tak ada. Allah kabul. Tapi jalan nak kabul tak tahu macam mana. Ya kaya mungkin kaya. Kaya memang kaya. Tapi tak tahu macam mana. Sebab tu minta kebaikan, minta sihat. Kaya dalam keadaan sihat. Dapat nikmat dalam keadaan sihat. Dalam keadaan mai tanpa balak, tanpa fitnah. Macam tu. Fi khairin, lutfin wa afiyah. Kita sambung sikit lagi insya-Allah. Saya kalau di kuliah di Al-Ustaz sana, bunyi itu saya berhenti terus ya. Kalau di KL, tak apalah, dah main lama-lama sekali tambah sikit. Saya ada pergi satu tempat di Selangor, di Puchong tak salah. Dulu lama dah 5-6 tahun dulu. Kuliah di situ, bila bunyi saya nak berhenti sebab macam Kedah. Kedah kalau bunyi tak berhenti lagi, orang buat macam ni. Ambil wuduk. Orang tua-tua. Kita tahu lah tu. Dia kata berhentilah. Itu bahasa orang tua-tua lah. Jadi Allah SWT Muhammad, satu pergi kat Puchong tu, tak ingat surau apa tu. Berhenti-berhenti, saya elok secerita itu, Nabi ni seorang sabar. Sabar, saya kata sabar, kita kena sabar. Lepas tu, saya kata okey, saya berhenti dulu lah. Lepas dah bunyi, kita berhenti. Lepas habis, saya jumpa imam tu, saya minta maaf imam, kalau saya terpanjang ke apa-apa. Dia kata, ustaz ni tak sabar, kata dia. Kami kuliah di sini pukul 9 habis, tapi ustaz berhenti awal. Tak sabar ustaz. Dia gelak, nampak. Oh, kita cerita orang sabar, kita yang kena. Maksud dia berkata, jangan berhenti awal. Kami nak lama lagi. Dari di sini insya-Allah. Kita tak lama lah sikit saja. InsyaAllah. Saya lebih suka berhenti awal kerana semua orang suka kalau awal. Lambat siapa orang tak suka. Macam kita dulu mengaji, kita tahu, kita pernah mengaji dulu. Kadang guru kita kata apa? Hari ni saya ada kerja, saya nak berhenti awal sikit lah. Dia jadi lain lah. Allah sana.
Datuk guru kita kata, saya tak ada kerja lah ni, saya ajak sejam lagi. Allah, dia lain lah, berat lah. Kalau awal insya-Allah semua orang akan setuju. Insya-Allah. Okey. Sikit lagi. Salawat dan salam atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin segala kepimpinan. Nabi ini pemimpin segala sayyidu ahli sayyadah. Nabi pemimpin kepada segala pemimpin-pemimpin. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pemimpin, tapi Nabi Muhammad pemimpin pada dia. Nabi Musa pemimpin pada umat dia, tapi Nabi Muhammad pemimpin pada Nabi Musa dan juga umat dia. Allah SWT. Siapa yang menjadi pemimpin dalam dunia ni? Sejak zaman Nabi Adam sampai dah kiamat. Pemimpin di atas pemimpin paling tinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Macam tu. Terus beserta keluarga dan para sahabatnya, sang pemimpin dan panutan. Para sahabat pun pemimpin kita. Mereka lah yang ajar kita itu dan ini, hadis dan sebagainya. Amma ba'du, setelah semua pembukaan di atas, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dan maha benar firman-Nya. Firman Allah maksudnya barang siapa yang menginginkan sesuatu yang segera. Sesuatu yang segera itu dunia, nanti Mahadat akan terjemah. Maka kami segera akan baginya bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan tempat kembali baginya neraka Jahannam dalam keadaan terhina dan terusir. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, akhirat ni benda yang bukan segera, nanti, kenikmatan nanti, lalu menempuh jalan untuk menujunya, dia sungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat, dan dia juga beriman pada Allah SWT, maka itulah orang-orang yang usahanya disyukuri, diterima kasih. Maksudnya dia bagus lah usaha dia ni. Sedangkan sesuatu yang segera itu, kata Imam Haddad, adalah dunia. Dunia itu apa yang segera? Ini disebut dalam Quran, ajilah. Man kana yuridul ajilah. Ajilah itu segera. Apa itu kesegeraan? Itu dunia. Nikmat yang segera kita nak. Ada orang dia kata apa? Aku dapat kereta, dapat motor, dapat rumah besar. Cukup lah kata dia. Ni orang yang nak nikmat segera, tanpa fikirkan bagaimana keadaan nanti dalam kubur, bagaimana nanti di akhirat. Tak ada ibadat apa. Bagi dia dapat kereta besar, dapat rumah besar, cukup. Dapat PhD, dapat ke overseas, dapat melancong setiap ujung tahun, itu cukup kata dia. Nikmat segera dia nak. Dia tak sungguh-sungguh untuk mencapai nikmat yang kekal sana akhirat. Orang ni macam mana kata Allah? Allah SWT, kami akan segerakan untuk dia. Kami akan segerakan. Kamu nak segera? Ajal nak, kami segerakan. Kamu nak kereta besar, nak rumah besar, nak melancong, nak itu, nak ini, nak best di dunia, ia akan bestkan kamu. Ambil semuanya. Tapi kata Allah SWT, walaupun kami bagi, tapi tak semua orang kami bagi. Ma nasya'u liman nurid, kami akan bagi siapa yang kami nak saja. Ada orang nak kaya, nak dunia, tak dapat. Ada orang nak dapat terus. Pilihan Allah SWT. Tapi tengok Allah kata apa? Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman duhura. Kami segerakan nikmat dunia yang dia nak, tanpa ibadat, tanpa taat kepada Allah. Nak bisnes naik, sanggup tipu orang. Nak bisnes naik, sanggup letak perempuan-perempuan yang menarik perhatian untuk produk dia. Sanggup. Dan ini laku kata dia. Ya, kamu dapat laku, dapat duit, dapat untung bisnes kamu. Tapi kata Allah, kemudian kami akan jadikan tempat kembali baginya neraka Jahannam. Dapat dunia, dapat kereta sedap, dapat produk boleh jual elok, dapat kekayaan, dapat nama, dapat pangkat. Mungkin dapat jadi menteri pula. Tapi kata Allah, di dunia saja, akhirat kami masukkan kamu dalam neraka. Cukup, kamu dah minta dunia, kami bagi dunia. Akhirat kamu tak dapat. Na'udzubillah. Dan Allah kata, dalam keadaan dia terhina dan terusir. Akan hinakan nanti dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Okey ya? Itu segera. Siapa nak dunia, dapat dunia saja. Maksudnya, akhirat tak dapat lah. Tempat kembalinya adalah neraka dan keadaan tercela dan terhina, nampak? Maka lebih lagi mereka yang berusaha mencarinya. Usaha cari sampai tanpa peduli ridha Allah, taat kepada Allah dan sebagainya. Na'udzubillah. Ada orang kaya tapi taat kepada Allah, bagus, masuk syurga dia. Dunia dapat, akhirat dapat. Sudah sepantasnya jika orang berakal berpaling dan menjaga diri darinya. Satu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Satu hadis, satu hari orang miskin dia tengok orang kaya banyak infak ke jalan Allah. Orang miskin nak infak apa? Kita tak ada duit. Duit cukup untuk nafkah diri kita dan keluarga. Nak infak macam mana? Duit pun kalau ada lebih nak bayar hutang. Nak infak macam mana? Bayar hutang tu wajib. Sedekah tu sunat. Utamakan bayar hutang. Allah SWT. Jadi nak infak macam orang kaya, bagi infak 1,000 kat masjid, kat surau, infak 10,000, infak kapet, infak kipas, infak macam-macam lah kan. Orang miskin tak dapat buat. Di zaman Rasulullah, akhirnya orang miskin jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami cemburulah dengan orang kaya. Mereka boleh infak harta mereka ke jalan Allah. Kami tak ada harta, ya wahai Rasulullah.
Bagaimana untuk kami sama dengan mereka? Atau lebih daripada mereka? Semangat sahabat Nabi di zaman terdahulu, semangat mereka adalah nak berlumba-lumba ke akhirat. Nak siapa lebih ibadat, siapa lebih banyak pahala. Kan siapa paling tinggi pangkat dah. Pangkat mereka takut. Allah senang. Jadi Nabi kata, kamu amalkanlah subhanallah walhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, Allahu akbar selepas solat. Maka itu menyamai pahala kamu dengan orang infak jalan Allah. Kalau kamu miskin, tak apa amal ni. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Amal 3 ada zikir ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang miskin pakat balik semua lepas pada semayang, semua wirid dengan wirid tu. Orang kaya tengok, wirid apa dia baca ni? Wirid apa ni? Akhirnya orang kaya bila tahu kata Nabi bagi tahu pada mereka ni, kalau zikir lepas semayang ni sama dengan orang infak. Orang kaya infak ni, waktu orang kaya bila dengar hadis ni, mereka amal juga. Macam nak lawan? Jumpa lagi orang miskin kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, bagaimana kami nak atasi orang kaya? Amal kami, pahala kami, sedangkan orang kaya tiru juga amal kami. Nabi kata, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Demikian itulah kurniaan Allah. Allah beri kepada siapa yang dia nak. Allah pilih mereka lebih pada kamu, tapi kamu teruskanlah amal yang sangat kamu mampu. Orang kaya kalau soleh, kita boleh lawan. Dia infak, dia ibadat, dia tahajud, nak lawan macam mana? Kita boleh tahajud, boleh zikir, boleh mengaji, tapi infak 10,000, 100,000 kita tak mampu. Orang kaya lebih pada kita. Maka kalau orang kaya yang soleh, yang wali, maka dia lebih pada kita semua. Allah SWT. Tapi kalau orang kaya yang fasik, yang maksiat pada Allah, tak ada amal soleh, kita miskin, kita lebih baik pada dia. Kenapa? Kita miskin dunia, kaya akhirat. Dia kaya dunia, miskin akhirat, hina akhirat. Macam tu Na'udzubillah. Terus saya cakap cepat ni tak apa lah. Dia ikut internet, kalau internet laju saya cakap cepat. Kalau internet slow. Okay, terus. Sudah sepantasnya jika orang berakal berpaling dan menjaga dirinya. Orang kalau ada akal dan sihat, jangan duk hanya nak dunia. Ingat sama akhirat, taat pada Allah SWT. Ya? Tak salah bisnes siang malam. Ada orang kata jangan bisnes siang malam, kita kena ibadat saja. Bisnes tu pun kalau kerana Allah, dia niat nak tolong orang yang susah. Dalam bisnes dia tu ada akhlak, ada amanah, tak tipu orang, tu ibadat semua pada Allah. Apa masalahnya? Jadi bukanlah kita bicara ni maksudnya tinggal bisnes, tinggal kerja, tinggal pangkat, tinggal syarikat dah, tinggal kedai dah. Dalam kedai, dalam syarikat itulah buat ibadah pada Allah. Macam mana? Jujur, jangan tipu orang, akhlak dengan pekerja, akhlak dengan orang yang datang, pelanggan kita. Jangan kita ni buat benda-benda yang mengambil hak orang lain, apa semua, bagi hak orang. Okey, tu ibadat semua, taat pada Allah dia panggil. Ya. Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata at-tajirul amin. Tu hadis, at-tajirul amin. Tajir ni apa? Peniaga. Ada bisnes. Yang amin, yang amanah. Ma'asyuhada wal anbiya yaumil qiyamah. Mereka akan bersama dengan syuhada dan juga anbiya di hari kiamat nanti. Ada satu golongan yang Nabi kata mereka sedikit ibadat. Semayang mungkin fardu saja, tapi mereka berhimpun dengan para anbiya, para syuhada nanti dalam syurga. Siapa mereka? At-tajirul amin, peniaga yang amanah. Sedangkan peniaga yang amanah tu sikit sangat. Tadi ikan bila sampai ni? Oh, tadi pagi sampai kata dia. Padahal dah 3-4 hari dah. Macam mana? Tak amanah. Orang kata ni macam mana kalau saya pakai macam ni rosak, berapa lama boleh tahan? Oh, ni tahan tak rosak-rosak sampai kiamat kata dia. Pakai 2 hari rosak. Tipu lah. Macam mana? Okey. Jadi tu macam tambah orang buat skim cepat kaya, nak tipu orang, buat itu dan ini nak tipu orang, itu semua na'udzubillah. Tak dapat bersama dengan syuhada, anbiya, nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang sedikit ibadat, buat yang fardu-fardu saja, tapi amanah dalam perniagaan, dia akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana susah nak dapat macam tu, susah nak jadi amanah, susah nak jadi orang jujur dalam perniagaan. Alhamdulillah min dzalik. Ya, takut kita jadi orang yang menipu dalam perniagaan. Nabi kata dalam hadis akhir zaman, di akhir zaman Nabi kata akan hilang amanah, khususnya peniaga. Sampai kata Rasulullah, di akhir zaman orang tak akan beli pada semua peniaga. Orang akan beli pada peniaga tertentu saja. Orang akan kata macam ni, kata Nabi. Kata apa? Orang kebab pengancaman. Kalau kamu nak beli ikan, contoh, kalau kamu nak beli ikan, nak beli buah, pergi kat pakcik sekian-sekian, duduk di bawah pokok sekian-sekian, tiang sekian-sekian. Sedangkan orang lain menjual buah juga. Orang lain jual durian, pakcik ni pun jual durian. 10 kedai durian. Tapi adakah 10-10 tu kita boleh percaya? Tak boleh percaya tu akhir zaman. Kita pilih lah, oh ini percaya ni, aku boleh kena beli kat orang ni. Sampai kalau kita tanya orang, ikan kat mana saya boleh beli ya? Dekat kedai nombor berapa? Orang kata pergi kedai nombor 10. Yang ni semua tak jujur, dia seorang yang jujur. Allah SWT. Nabi kata keadaan akhir zaman macam tu. Hadis akhir zaman tu.
Allah selamat. Tetapi di zaman Rasulullah 10 kedai buah, beli durian dekat mana pun semua betul. Allah selamat. Kalau 10 kedai ikan, semuanya jujur. 10. Zaman Rasulullah. Zaman kita dalam 10 ada satu tu jaga-jaga. Allah senang. Saya pernah tu saya cerita lah. Nanti sensitif lah. Okey. Senang. Ada seorang kata kat saya, dia kata, nak tahu tak siapa paling tak boleh percaya dalam dunia ni, kata dia. 3 golongan, kata dia. Saya tak sebut lah, takut ada yang kerja dalam disebut itu tak elok lah. Ada yang jujur, ada yang tak jujur. Okey. Allah senang amat. Terus, sedangkan akhirat adalah syurga. Allah kalau bagi akhirat pada seorang, Allah bagi syurga lah. Seseorang tidaklah cukup meraih kebahagiaan di dalamnya dalam dunia ni hanya dengan keinginan saja. Dia harus disertai dengan iman. Kalau kita nak bahagia dunia, nak bahagia akhirat, tak cukup hanya nak, ingin, tapi kena betul-betul disertai dengan iman, percaya kita pada Allah dan amal yang baik, mujahadah. Dan ditunjukkan firman-Nya, lalu menempuh jalan untuk menujunya. Siapa nak akhirat, dia bukan duduk saja, tapi dia itu wasa'alaha sa'yaha. Dia itu sungguh-sungguh untuk dapatkan. Dia menempuh jalan tu. Kalau nak syurga, tak duduk saja sembahyang, bangun mengaji bab solat, bab rukun-rukun solat, bab syarat sah solat, apa yang batalkan solat, bangun, kena pergi ngaji. Nak akhirat, nak ridha Allah yang besar, nak bahagia dunia dan akhirat, tak duduk saja. Kena macam mana? Nak buat baik pada orang, nak tolong orang, nak berniaga bagi betul. Susah sikit, tapi dia akan dapat, kata Allah SWT, dia akan dapat. Ya. Terus, dan usaha yang disyukuri adalah amal yang dikabulkan. Apa maksud? Allah mensyukuri nikmat dia punya usaha mereka. Kana sa'yuhum mashkura. Wa ina akhirat ni. Maksudnya Allah kabul amal mereka. Siapa buat baik, dia nak ridha Allah, nak keselamatan di akhirat, Allah kabul amal dia. Allah SWT. Yang menjadikan pelakunya pasti akan mendapat pujian, kemuliaan, sanjungan dan pahala yang besar yang tidak akan berhenti dan habis melalui anugerah dan kemurahannya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi saya ingat habis dah. Sikit lagi kita baca perenggan ni, saya tak syarah dah. Dan orang yang merugi dalam segala arah adalah orang-orang yang menginginkan dunia, orang yang rugi. Yang dipastikan baginya ancaman disebutkan dalam ayat. Dia adalah orang yang menginginkan dunia dengan keinginan yang melupakan si akhiratnya. Ia tidak beriman dengan akhirat, atau beriman tetapi ia tidak beramal untuknya. Ada orang tak beriman langsung dengan akhirat, tak percaya akhirat, dia usaha untuk dunia saja. Maka orang ni macam mana? Dia dapat apa yang dia usahakan, dia tak dapat nanti syurga Allah SWT. Ada orang beriman, percaya akhirat, tapi tak amal pula. Maka orang pertama, iaitu yang menginginkan dunia dan tidak beriman pada akhirat, adalah kafir, lagi kekal dalam langkah kafir. Dan yang kedua, yang beriman tetapi tidak beramal untuknya, untuk dapatkan akhirat, dapatkan ridha Allah, hanya nak syurga tapi tak amal. Orang ni apa? Adalah fasik, orang fasik yang teracuni dengan segala kerugian. Dia tertipu, dia rugi hidup dia. Na'udzubillah min dzalik. Allah senang amat. Panjang lagi tak mukadimah ni? Panjang lagi ya, insya-Allah kita sambung nantilah bulan depan. Oh, panjang dia punya mukadimah, insya-Allah. Kita sambung bulan depan, kena tanda pukul 16 dekat sabda Rasulullah SAW itu. Semoga kita dapat dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita dapat ridha Allah dunia dan akhirat. Dan semoga kita dapat keselamatan dunia dan akhirat. Semoga kita dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Dan semoga kita dapat, Allah Sayyidina Muhammad, kegembiraan dunia dan akhirat. Dan semoga kita dapat kenikmatan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah SWT beri kepada kita kekayaan yang Allah ridha. Allah beri kepada kita iman yang Allah ridha. Allah beri kepada kita amal yang Allah ridha. Allah beri kepada kita perniagaan yang Allah ridha. Allah kurnia kepada kita pangkat yang Allah ridha, kemuliaan yang Allah ridha. Ya Arhamar Rahimin, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah alamin. Manusia lebih takutkan kuman dari Tuhan. Sedangkan kuman itu ciptaan Tuhan. Seperti tsunami, manusia berlari ke masjid. Tetapi kenapa tidak coronavirus?